channel cikgu ada kat bawah. Sekejap. Okay, tu cikgu punya channel. So nanti cikgu akan upload kelas kita ni dalam tu. So korang boleh tengok semula lah. Okay, jadi British masuk ke India, dia macam cikgu cakap tadi, dia berbeza tau. Dia gunakan teknik perang. Okay, dia bukan dengan cara yang macam dia masuk dekat tanah Melayu. Okay, sebab dia masuk dekat tanah Melayu dengan cara perjanjian ataupun demokrasi kan. Tapi dia masuk dekat India, dia menggunakan strategi peperangan. Okay, sebab kalau kita tengok tempoh masa British masuk dekat India dulu, baru tanah Melayu, agak lewat tanah Melayu, dia masuk India dulu. Okay, sebab India boleh dikatakan lagi penting lah pada waktu tu. Jadi British dia menjajah India dulu. Okay, jadi lepas dia jajah India, jadi British perasan dekat India ni ada banyak amalan-amalan yang dirasakan dah macam mana cakap amalan-amalan yang ketinggalan. Yang dah orang cakap apa ni, dah bukan lagi tempoh masa tu lagi. Okay, iaitu amalan, dia ada amalan perhambaan, ada amalan dia ada sati dan juga tagi. Sati dan tagi tu adalah nama amalan tersebut. Tapi cikgu tak ingat ada salah satu dia punya amalan tu, iaitu amalan dia macam ni. Kalau suami mati, okay, ni bagi masyarakat India zaman dahulu dahulu kala dekat India bukan zaman sekarang ni, dahulu kala. Kalau suami mati, okay, isteri yang masih hidup ni dia kena mati sekali dengan suami. Okay, cara dia macam mana? Macam ni. Let's say lah suami tu mati and then isteri dia ni, dia sebab kita tahu kalau biasanya masyarakat India kalau mati akan dibakar kan, itu biasa kan, akan dibakar. Okay. So kalau suami dia dibakar situ, isteri dia kena ikut juga. Isteri dia kena mati sekali dengan suami. So bayangkan kalau kamu hidup pada zaman tersebut. Okay. Bila suami mati, isteri kena mati sekali. So kenapa alasan dia? Alasan dia sebab suami dan isteri sudah berjanji sehidup semati. Tetapi amalan tersebut hanya kepada wanita sahaja. Okay. Kalau isteri mati, suami tak ada apa-apa. Suami boleh kahwin lain. Nampak tak perbezaan dia? Okay, dia hanya apply untuk wanita saja. So kalau suami mati, isteri mati. Kalau isteri mati, suami boleh kahwin lain. Okay, itu dalam amalan dahulu kala. Dan ada satu lagi amalan, iaitu lebih kepada amalan perhambaan dan juga amalan-amalan lain lah. Yang mana sebenarnya kalau ikutkan, British telah campur tangan dalam urusan agama Hindu dekat India. Jadi menyebabkan orang Hindu, orang India marah lah. Okay. Dan ada banyak lagi lah sebab-sebab lain. Dan akhirnya kita dapat lihat berlakunya satu penentangan. Okay, berlaku satu penentangan lah, kemuncak dia lah, iaitu Dahgi India kita panggil. Okay. Sorry batuk sikit. Okay, jadi penentangan di India ni adalah reaksi penduduk tempatan terhadap dasar imperialisme barat. Okay, dasar imperialisme British. Yang mana dalam dasar imperialisme barat British ni, British telah beberapa kali cuba untuk mengganggu mereka punya urusan, lebih-lebih urusan keagamaan. Okay, jadi sebab itulah boleh dikatakan India menentang. Okay, dan Dahagi India 1857 ini merupakan bukti. Okay, merupakan bukti berlakunya apa yang kita panggil sebagai pemberontakan India. Okay, dan pemberontakan ini sebenarnya dilakukan oleh Sepoy. Siapa tahu Sepoy ni apa? Ada yang tahu tak Sepoy ni apa? Ada yang tahu? Sepoy ke Sepoy? Okay, dia merupakan askar. Okay, askar upahan British. Okay, dia adalah askar upahan British. Okay, British bayar mereka untuk menjadi askar lah. Okay, dan buat apa? Dia bukan Muslim saja, dia ada juga yang lain. Okay, jadi mereka memberi, British sebenarnya ancam adat, budaya dan juga agama orang India. Sebab India ni sebenarnya kalau kita nak ikutkan, dekat tanah India sana, India ni sebenarnya terbahagi kepada dua sebenarnya. Satu,
agama Hindu, satu lagi agama Islam. Jadi ada dua lah sebenarnya yang besar kumpulan dia. Okey, jadi dalam dua-dua kumpulan ni, kan, kalau kita tengok balik, uh, sama je sebenarnya. British dia kacau dua-dua. Dia kacau Hindu dan juga dia kacau Islam. Dua-dua dia kacau. Jadi menyebabkan orang India ni marah lah. Jadi akhirnya sehingga kita nampak tercetusnya Tahagi India 1857. Pada peringkat awal, uh, antara pertubuhan yang awal, mereka tidak kejar politik tau. Mereka yang siam perang Melayu di Kedah tu, ya tolong, tu bukan askar sepoi. Yang siam tu lain sikit lah. Jadi pada peringkat awal, pertubuhan yang awal yang muncul, pertubuhan awal yang muncul dulu, dia lebih bersifat sosio-agama, dia bukan bersifat politik. Dia bukan bersifat politik, dia lebih kepada sosio-agama. Bila kita kena faham jelas apa beza sosio-agama dan juga politik. Kalau pertubuhan politik, mereka lebih kepada menuntut kemerdekaan. Tetapi kalau pertubuhan sosio-ekonomi, sosio-agama, mereka lebih kepada adat dan juga budaya. Kalau politik, mereka lebih kepada minta kemerdekaan lah. Tetapi kalau kita lihat daripada awal lagi, mereka tidak kemerdekaan pun. Mereka tidak minta kemerdekaan pun. Jadi antara yang awal jelah Brahmo Samaj dan juga Arya Samaj. Yang mana mereka menggiatkan rasa kecintaan kepada budaya tempatan. Itu yang mereka buatlah. Dan pada abad ke-19, golongan intelektual barat, munculnya satu kumpulan lah, satu kita panggil sebagai golongan yang berintelektual barat. Maknanya yang mendapat pendidikan barat lah. Jadi golongan yang berbeza barat ini, mereka merubuhkan dua parti. Macam tadi cikgu cakap lah tadi. Satu Hindu, satu Islam. Jadi ada dua parti yang besar masa ni. Yang pertama kumpulan ni ialah Kongres Kebangsaan India, INC, dan juga Liga Muslim. So apa kalau kita tengok balik disebabkan India ni ada dua agama yang besar, dan nanti kita dapat lihat bagaimana pemisahan India nanti. Antara India dan juga Pakistan. Dan juga pada abad ke-20, gerakan-gerakan yang ada lebih bersifat radikal, maknanya lebih keras. National Radical, dia ada dua kumpulan dia kat sini. Dia ada Bal Gangadhar Tilak dan juga Bilin Chandrapal. Ada dua. Tadi mesti ada sambungan ni. Sekejap mereka lebih bersifat militan. Militan tu maksudnya ketenteraan lah. Menggunakan senjata. Jadi selepas Perang Dunia Pertama, INC masa tu di bawah pimpinan Mahatma Gandhi, antara tokoh yang terkenal kan, korang mesti kenal Mahatma Gandhi ni. Mereka tidak mahu bekerjasama dengan British. Pada peringkat awal, mereka bekerjasama dengan British pada peringkat awal. Tetapi pada masa zaman Mahatma Gandhi ni, mereka tidak mahu bekerjasama dengan British. Jadi mereka ni faham dengan Mahatma Gandhi ni, mereka menggunakan satu konsep, iaitu Satyagraha. Mereka menggunakan konsep Satyagraha yang bermaksud berpegang teguh kepada kebenaran, perjuangan tanpa keganasan. Itu yang dia gunakan lah. Maksudnya Mahatma Gandhi ni dia memanglah nak menentang tau. Menentang tetap menentang, tetapi beza dia tidaklah secara ganas sehingga membunuh atau mencederakan orang. Mahatma Gandhi ni memang cukup terkenal lah dengan dia punya sifat dia yang agak sederhana. Sebab ada benarnya apa yang Mahatma Gandhi cakap. Betul, kita nak dapatkan apa yang kita nak, tak semestinya kita kena bunuh orang. Tak semestinya kita kena cederakan orang. Maksudnya, kita kena berpegang teguh kepada kebenaran kita. Kena berpegang teguh kepada apa yang betul. Tetapi dalam masa yang sama, janganlah sampai kita gunakan keganasan. Itu yang Mahatma Gandhi cakap.
Okey, jadi antara cikgu cerita sikit lah apa yang antara yang peristiwa yang terkenal lah pada Mahatma Gandhi ni. Mahatma Gandhi ni merupakan orang yang macam cikgu cakap tadi, dia nasionalis, tapi nasionalis yang tidak radikal. Dia agak bersederhana. Okay, macam ni. Dia ni memang terkenal tau dengan cara dia, dia akan cakap kalau tak buat macam ni, dia akan berpuasa. Dia kata dia akan berpuasa. So, kalau kita orang dah lama-lama kesian kita tengok dia, lama-lama orang pun terpaksa tunaikan. Jadi, British ni sebenarnya dah banyak kali macam tu juga. Dia pada peringkat awal, British memang contohlah dia nak buat satu dasar dia kan, British buat, and then Gandhi tak setuju. And then Gandhi ni apa yang dia akan buat, dia akan panggil orang ramai dan dia akan berpuasa. Jadi dia kata bila British dah tamatkan dasar tersebut, barulah dia akan berhenti berpuasa. So bila orang dah tengok, orang kesian kat dia, orang simpati kat dia, lama-kelamaan orang lain pun akan menekan British juga. Akhirnya British akan tamatkan dasar yang dia pernah buat. Okay. Ada satu peristiwa yang berlaku pada Gandhi ni, iaitu sewaktu pemisahan India dan juga Pakistan, iaitu masa tu perebutan Kashmir. Okay. Kashmir ni, cikgu rasa ramai tahu tempat dia kan. Tempat dia memang cantik lah Kashmir ni. Okay, dia macam syurga dunia lah tempat dia. Memang cantik gila. Gunung Ganang dia cantik gila. Jadi Kashmir ni sebenarnya menjadi rebutan masa pemisahan India dan juga Pakistan. Berlaku masa tu, sebab masa tu sesiapa orang Islam yang berada di India, mereka diminta untuk berhijrah ke Pakistan masa tu. Jadi masa tu adalah berlakulah masa mereka nak berhijrah tu, berlakulah ada kes pembunuhan, macam pergaduhan, macam-macam. Jadi sampai dekat Kashmir masa tu, Kashmir ni boleh katakan sebab dia kan sempadan masa tu, memang bergaduh besar kat situ. Okey, lepas tu berebut pula Kashmir. Dan akhirnya apa yang berlaku, banyak yang mati kat situ, banyak yang cedera. Jadi Gandhi ni pada waktu itu, dia rasa macam terpanggil untuk selesaikan masalah ni. Jadi apa yang dia buat, dia pergi kat Kashmir, and dia kata dekat orang ramai ni, tak kisahlah yang India ke, yang Hindu ke, yang Muslim ke, dia kata, kalau korang tak berhenti bergaduh, membunuh, dia kata aku akan berpuasa sampai mati. Lebih kurang macam itulah dialog dia. Kemudian lama-kelamaan, mula-mula hari pertama bergaduh lagi, ada lagi bergaduh, dia berpuasa dia relax. Lepas tu bergaduh, hari kedua lebih kurang macam tu, dia bergaduh lagi. Aku tak ingat hari keberapa, tapi agak lama lah. Sebab tu kalau korang tengok, Mahatma Gandhi ni dia kurus. Sebab dia suka berpuasa. And then, sampailah orang tengok dia dah tak larat sangat dah. Akhirnya barulah orang Hindu dan juga Islam ni, akhirnya mereka berbaik. Mereka berhenti bergaduh, berhenti membunuh. Dan akhirnya kita dapat lihat bahawa cara Mahatma Gandhi ni juga sebenarnya sesuai juga. Cuma, kesian dekat Gandhi lah. Okay, kau tengoklah gambar, kalau perasan gambar-gambar Gandhi, si Gandhi ni. Kurus kering je Gandhi ni. Okay. Dan orang India sampai sekarang, mereka, orang India yang dekat India, mereka masih lagi menganggap Gandhi ni sebagai seorang tokoh yang hebat. Sampai sekarang sebenarnya. Okay, kalau kamu tengok dekat India, kalau macam dekat balai polis ke, pejabat kerajaan ke, biasanya mesti ada gambar Gandhi. Kita biasanya kalau dekat pejabat kerajaan, biasanya ada gambar agung kan, gambar menteri besar ke kan. Tapi di India mereka akan letak gambar Gandhi. Okey, jadi selepas Perang Dunia Kedua, berlakulah apa yang kita panggil sebagai pemisahan India-Pakistan. Okey. Ini yang cikgu cakap tadi lah, yang cikgu cerita tadi tu. Okey, dan Pakistan merdeka lebih awal, mereka sehari awal, diisytiharkan pada 14 Ogos 1947 dan India pada 15 Ogos 1947. Dia agak lewat sehari lah. Jadi masa tu jelaslah bahawa Pakistan sebenarnya berada di bawah India pada permulaannya lah. Okay. Mereka sebenarnya satu negara. Okay. Mereka sebenarnya satu negara tetapi disebabkan oleh agama, permusuhan agama, akhirnya mereka berpisah. Okay. India dan juga Pakistan dibahagi dua. Dan Kashmir. Siapa yang dapat Kashmir? Kashmir sempadan. Kashmir tu tengah-tengah dia sempadan antara India dan juga Pakistan. Sekarang ni India dan Pakistan dapat separuh-separuh.
Ada satu cerita ni tau, cikgu tak ingat lah. Tapi pelakon ni Salman Khan. Cikgu tak ingat tajuk dia apa. Dia, kalau korang pernah tengok lah, dia pasal seorang budak yang daripada Pakistan budak ni, yang mak dia. Dia datang ke India masa tu untuk, cikgu tak ingat ada apa. Bajrangi Baijan. Bagus lah ni suara. Ni mesti peminat Hindustan ni. Bajrangi Baijan. Okay, thank you. Ingatkan. Okay, Bajrangi Baijan. Sebenarnya, ada sejarah yang korang kena tengok. Okay. Ada sejarah yang korang boleh tengok dalam tu. Apa dia? Perasan tak dalam cerita tu, India dan juga Pakistan bergaduh. Okay. Kita cerita pasal filem lah. Sejarah ni kalau kita nak cerita ikut buku teks sangat pun bosan juga. Kita cerita filem lah. Okay. Kalau kita tengok cerita tu, dia punya cerita dia sebenarnya cerita pasal India dan Pakistan. Okay, sebenarnya cerita pasal pemusuhan antara India dan Pakistan sebenarnya cerita tu. Okay, sebab India dan Pakistan sebenarnya saling bergaduh. Tak habis-habis daripada dulu sampai sekarang bergaduh tak habis-habis lagi. Okay. Dan kalau korang perasan, dia letak watak seorang budak. Okay. Daripada Pakistan yang Salman Khan selamatkan kan. Dan budak ni tak boleh bercakap rupanya. Cikgu tak ingat lah nama budak tu apa. Tapi budak tu comel lah, budak tu comel gila. Perasan tak masa Salman Khan nak selamatkan budak tu, Salman Khan nak bawa semula ke Pakistan masa tu. Tapi masa tu diorang tak ada pasport kan masa tu kan. Jadi apa yang berlaku? Perasan tak masa tu sebenarnya filem tu yang masa dia nak selamatkan budak tu dan dia nak hantar balik budak tu. Filem tu diorang buat betul-betul dekat sempadan Kashmir. Ingat tak scene yang antara yang last kali tu masa yang dekat sempadan tu ada salji tu. Ingat tak? Yang ada salji tu yang dibawa apa tu budak tu, dia dukung budak tu sampai masa tu Salman dah sakit masa tu. Kena pukul apa semua kan. Dia bawa budak tu masa tu salji. Jadi sebenarnya itulah kawasan Kashmir sebenarnya. Kawasan Kashmir ni cantik. Dia macam tu lah lebih kurang. Tapi masa tu waktu salji. Okay. Dan kalau kau perasan dalam cerita tu masa cikgu dah ingat nama budak tu. Nama budak tu Muni. Cikgu dah ingat nama dia Muni. Sebab cikgu ingat mak dia selalu sebut Muni. Dari sini pernah pergi dekat Kashmir. Cantik kan Kashmir kan dari sini. Okay. Dalam cerita tu, dekat rumah si Muni ni, perasan tak? Memang cantik gila tempat dia. Memang cantik gila tempat dia. Dia macam tempat gunung ganang, dia macam kawasan-kawasan gunung tapi memang cantik gila lah dia punya tempat dia. Okay. Jadi kalau kita nak tengok balik sejarah India dan Pakistan ni sebenarnya, itulah masalah dia. Sarah Christina. Oh, ada kat sana juga. Okay. Jadi, kalau kita tengok balik India dan Pakistan sebenarnya sampai sekarang mereka masih bergaduh. Okay, walaupun mereka dah ada negara sendiri pun. Islam dah ada negara sendiri. Hindu dah ada negara sendiri tapi masih lagi bergaduh. Okay. Dan kalau kita tengok balik, dalam cerita tu, mesej yang paling penting dia nak sampaikan, dia nak minta supaya orang India dan orang Pakistan berhenti bergaduh sebenarnya. Tetapi bagi cikgu sendiri lah, sebab cikgu ni boleh katakan peminat filem-filem Hindustan dan Tamil jugalah. Banyak cerita cikgu tengok. Jadi, sebenarnya cerita yang dibuat untuk menyatukan India dan Pakistan ni sebenarnya tak banyak. Okay. Filem yang mengajak kepada pergaduhan antara dua negara ni banyak. Lebih banyak berbanding dengan filem yang bawa kepada ke arah pendamaian. Mereka banyak sebenarnya media-media daripada lebih-lebih filem Tamil lah mostly lah. Mereka memang banyak buat filem-filem yang lebih kepada ke arah pergaduhan. Lebih pergaduhan antara India dan Pakistan. Okay, filem Pakistan cikgu tak tengok lah, tak tahu lah cerita dia macam mana. Tapi kita boleh nampak filem-filem yang berkait rapat dengan ni sebenarnya untuk apa orang panggil menyatukannya sebenarnya agak kurang. Okay, dia lebih kurang macam ni lah, lebih kurang macam Malaysia dengan Indonesia bergaduh. Lebih kurang lah. Sebenarnya satu je, sebenarnya sama je, sama bangsa. Tetapi bergaduh. Sama lah macam Pakistan dan India, mereka ni sebenarnya sama je. Okay, mereka ni sebenarnya sama je tapi mereka bergaduh.
Macam kita lah Indonesia kan, kita bergaduh dengan dia. Padahal kita sama je. Melayu tetap Melayu sama je. So mereka kat Pakistan India, mereka tetap India. Tetapi mereka bergaduh juga. Okay. Jadi itulah cerita pasal India dan juga Pakistan ni. Okay. Kita pergi pula dekat negara lain. Kita pergi dekat China pula. Okay, daripada India kita beralih ke China. Okay, dekat China China ni tujuan berlaku penentangan dekat situ adalah disebabkan untuk mengukuhkan peradaban China. Okay, sebab masa ni kerajaan di China pada waktu itu diperintah oleh dinasti Manchu. Okay, daripada kerajaan Manchuria. Okay. Manchu ni adalah daripada orang luar, dia bukan orang China. Okay, dia bukan daripada China tu, dia daripada luar. Okay, dan mereka datang, mereka menjajah China masa tu dan mereka menguasai pemerintahan di China. Okay, jadi apa yang berlaku? Dia ada dua faktor. Faktor yang pertama disebabkan orang rakyat China dia marah sebab dinasti Manchu ni boleh dikatakan agak lemah. Okay, yang pertama tadi kita kata sebabkan dia ni dianggap orang luar. Dan yang kedua, mereka ni dianggap sebagai kehilangan mandat. Okey, jadi cikgu akan terangkan tentang kehilangan mandat ni. Okey, yang kedua, mereka hilang kepercayaan terhadap dinasti Manchu. Sebab apa? Dinasti Manchu ni mereka gagal untuk menghalang kemasukan pengaruh barat. British lah. Okey. Okey, cikgu cerita pasal mandat. Tahu tak, dalam kerajaan China, dalam sejarah tamadun China, mana-mana raja atau kerajaan yang memerintah, jika berlaku sesuatu bencana alam atau masalah yang besar dalam kerajaan mereka, maka raja tersebut dianggap sebagai mendapat mandat daripada neraka. Dia percaya ada dua mandat, mandat neraka dan juga mandat syurga. Okay. Jadi mereka percaya kalaulah sesuatu kerajaan tu, raja itu masa dia memerintah tu banyak sangat masalah. Perang lah, lepas tu dengan masalah kebuluran lagi, bencana alam lagi. Okay. Jadi raja itu boleh digulingkan. Okay. Sebab raja tu dianggap kehilangan mandat ataupun mendapat mandat daripada okay. Okay. Okay, kalau masa pemerintahan raja tu, kalaulah berlaku masa tu aman damai, okay, ekonomi semakin meningkat, negara pun semakin baik. Jadi negara itu ataupun raja itu dianggap mendapat mandat daripada syurga. Okay, dianggap mendapat mandat daripada syurga. Okay, dia ada perbezaan antara dua tu. Okay. Jadi pada waktu itu sebenarnya kemasukan British ke China. Okay, siapa pernah tengok cerita Ip Man? Saya rasa ramai juga yang pernah tengok cerita Ip Man ni. Dia ni Donnie Yen yang berlakon tu. Ip Man. Lelaki biasa dah tengok cerita ni. Okay, cerita Ip Man ni, cikgu tak ingat Ip Man berapa yang pasal China British masuk tu, cikgu lupa lah. Yang dia lawan dengan petinju boxer daripada British tu, Ip Man berapa? Dua kan? Okay. Ip Man 2 dia buat pasal British, Ip Man 3 dia buat pasal Jepun kan? Ip Man 3, cikgu tak ingat lah. Okay, jadi pada zaman tersebut adalah, perasan tak dalam filem tu, yang jadi polis, ketua polis ialah orang British. Okay, dan sebenarnya dalam filem tu sebenarnya dia banyak jugalah dia cuba kritik British ni. Okay, banyak juga dia cuba kritik British dalam filem tersebut. Jadi sebab itulah penting, sebab tu lah cikgu suka tengok filem. Okay, bila kita tengok filem ni macam kita boleh relate tau dengan sejarah yang kita pernah belajar. Ni macam zaman ni, ini macam zaman ni. Okay, penentangan di China ni lebih kepada bercorak anti barat. Okay, sebab mereka dijajah oleh barat. Jadi mereka bercorak anti barat lah. Okay, jadi ada antara tokoh yang muncul. Kita ada Dr. Sun Yat-sen, okay. Dia telah mengeluarkan 3 prinsip rakyat, iaitu San Min-chui. Ada orang Cina kat sini, ada yang pandai bahasa Cina. San tu bermaksud 3. Min Chui tu cikgu tak tahulah, mungkin Min tu prinsip, Chui tu rakyat kot, mungkin lah, cikgu tak tahu, tapi San tu 3. San Se Liu Qi tu. Okay. 3 prinsip rakyat yang akhirnya 3 prinsip rakyat ini menjadi menjadi kekuatan kepada kebangkitan rakyat.
Okay. Dia ada tiga. Yang pertama ialah nasionalisme. Yang kedua, demokrasi. Yang ketiga, kebajikan sosial. Dia ada tiga Okay. Jadi pada waktu ni, kenapa tak nampak komunis? Mana komunis? Kenapa tak ada komunis dalam ni? Okay. Sebab masa ni komunis belum muncul lagi Okay. Komunis masa ni belum lagi muncul. Okay. belum merebak lagi. Okay. Okay. Dan akhirnya berlakulah satu revolusi Cina pada tahun 1911. Okay. Berlakulah satu revolusi Cina 1911. Dan kita dapat lihat kesannya. Yang pertama ialah dinasti Manchu ni tadi tumbang, kalah. Okay. Dan yang kedua, kemunculan republik. Akhirnya, China menjadi sebuah republik. Republik China. Okay. Jadi itulah apa yang berlaku di China. Okay, daripada China kita beralih pula ke Empayar Uthmaniyah dan juga Mesir. Okay. Kita lihat dalam gerakan Islah dulu. Okay, gerakan Islah ni bermaksud gerakan pemulihan Islam. Okay, pemulihan Islam. Pemulihan maksudnya untuk pulihkan semula. Okay. Jadi dipelopori oleh, okay, kalau tengok dekat sini, dia punya nama dia Syed Jamal Al-Adin Al-Afghani. Al-Din Al-Afghani. Okay. Cikgu tak tahu kenapa dia eja macam tu. Dalam buku teks pun dia eja macam tu. Sebenarnya kalau ikut, dia sebenarnya lebih kurang je nama dia. Dia sebenarnya nak lagi senang ingat, nama dia Syed Jamaluddin Al-Afghani. Lagi senang nak ingat. Ingat Jamaluddin. Okay. Syed Jamaluddin Al-Afghani. Itu nama dia kalau ikutkan dalam buku yang sebelum ni. Cuma yang buku teks baru ni dia letak Syed Jamal Al-Din Al-Afghani. Patutnya Syed Jamaluddin je sepatutnya. Okey, dan yang kedua ialah Muhammad Abduh. Okey, Syekh Muhammad Abduh. Ada dua orang lah pelopor dia. Okey, jadi apa yang nak dipulihkan ni? Okay, apa yang nak dipulihkan ni? Okey, apa yang mereka nak pulihkan sebenarnya? Mereka nak minta supaya orang Islam ini berpegang kepada Al-Quran dan juga hadis. Okay, dan membawa ajaran Islam yang sebenar. Okay, sebab masa ni berlaku pertemuan kebudayaan Barat dan Islam. Okay, yang mana kita tahu kebudayaan Barat dan juga kebudayaan Islam merupakan dua kebudayaan yang jauh sangat perbezaan. Jauh sangat perbezaan dia. Okay, jadi perlunya nasihat ataupun guideline kepada orang Islam ni macam mana cara untuk mengamalkan ajaran Islam yang sebenar. Okay. Dan juga selain daripada itu, sebab kalau kita tengok dalam ni tak ada pun berkaitan dengan penjajahan kan. Empat yang cikgu baca tadi. Okay, yang last ni dia minta, okay, Syed Jamaluddin Al-Afghani dan juga Syekh Muhammad Abduh, mereka meminta supaya orang Islam, negara Islam lepaskan diri daripada penjajahan. Sebab apa? Pada waktu ini boleh dikatakan hampir majoriti negara Islam semuanya dijajah. Jadi sebab itulah munculnya gerakan Islam. Okay. Dan kenapa Mesir? Kamu nak tahu tak Mesir apa jadi pada Mesir? Macam mana Mesir ni boleh dijajah oleh British? Mesir ni kita tahu bahawa sebuah negara Islam yang kuat pada ketika itu, tetapi boleh jatuh ke tangan kuasa Barat. Okey, untuk pengetahuan kamu, apa yang terjadi di Mesir ni sebenarnya agak pelik. Okey, Mesir sebenarnya kita tahu bahawa Mesir ni sebuah negara yang hebat. Okey, pada awal dulu sebelum penjajahan. Tetapi disebabkan oleh pemerintah mereka yang akhirnya menyebabkan Mesir ini menjadi negara yang miskin dan juga menjadi negara yang muflis. Okey, sebab apa? Raja yang kedua terakhir, sebelum yang akhir tu, okey, dia ni seorang yang sangat boros. Dia guna duit perbelanjaan negara dia sebab sebenarnya banyak tau sebenarnya. Cukai apa yang orang dapat tu banyak tau sebab dia terletak di area terusan Suez tau sebenarnya. Sebelum terusan Suez dia buat area situ ramai pedagang datang.
Okey. Jadi diorang ni antara yang kaya, tetapi disebabkan raja mereka, pemerintah mereka tidak pandai menguruskan kewangan negara, mereka boros dan akhirnya menyebabkan uh, bebanan hutang yang terlalu tinggi terpaksa ditanggung oleh kerajaan Mesir. Okey, kemudian diganti pula oleh raja yang seterusnya, raja yang terakhir. Raja yang terakhir ni pula masalah dia ialah dia ikut perangai yang sebelum ni, iaitu apa orang panggil, iaitu boros juga. Okey, dah lah yang sebelum ni boros. Tambah dia boros, berlipat kali ganda hutang Mesir. Dan dia ada satu impian dia. Impian dia ni, dia nak buat Iskandariah ni, kota Iskandariah ni sama macam kota dekat mana? London je saya rasa. Dia nak buat macam tu lah. Maksudnya dia nak buat air pipe keliling kota Iskandariah. Lepas tu dia nak buat macam-macam lagi. Dia nak pasang elektrik lah, macam-macam dekat Iskandar. Sama lah macam kat London tu. Okay. Dia nak buat macam tu. Dia nak buat sama macam dekat barat. Tapi masalahnya hutang negara diorang dah tinggi. Okay, jadi untuk buat tu, dia kena pinjam duit lagi, dia pinjam duit lagi. Jadi menyebabkan boleh dikatakan kerajaan Mesir ni sebenarnya dah muflis dah sebenarnya. Dah tak ada dah. Dan masa tu belum muflis lagi lah. Okay, tapi hampir muflis lah. Jadi apa yang berlaku? Korang dengar tak cikgu cerita ni? Dengar kan? Kau mengantuk dengar cikgu cerita ni? Petang-petang dengar cerita sejarah ni? Dengar. Tidur pula cikgu cerita ni kan, ada yang buat ubat tidur lagi. Letak telefon kat tepi, tidur. Okey, jadi apa yang berlaku dekat Mesir ni? Masa tu pembinaan, masa sultan yang terakhir, pemerintah yang terakhir tu, masa tu ada idea daripada negara barat untuk membina terusan Suez. Okey, yang mana terusan Suez tu kalau ikutkan kena potong Mesir sikit lah yang belah hujung tu. Okey, untuk buat terusan Suez. Jadi dalam perjanjian terusan Suez tu sebenarnya dia melibatkan dengan company daripada Perancis sebenarnya. Okey, company Perancis yang akan buat benda tu. Jadi masalahnya sebenarnya bagus sebenarnya kalau kita ikutkan daripada sudut jangka masa panjang, baguslah buat terusan Suez kan, bagus. Tapi yang tak bagusnya raja diorang ni, pemerintah diorang ni yang tak bagus. Apa yang tak bagus? Dalam perjanjian tersebut nampak sangat berat sebelah. Okey, apa yang dikatakan berat sebelah? Kamu nak tahu tak? Company ataupun negara Perancis yang buat terusan Suez ni, diorang mendapat kelebihan yang terlalu banyak. Okey, sebab bila terusan Suez dipotong, bermaksud Mesir akan ada sebahagian Mesir sedikit akan sampai ke sebelah sana. Tuan itu Mesir lagi. Okey. Tahu tak dalam perjanjian tersebut menyatakan bahawa pada tanah tersebut, tanah lebihan itu, pihak company Perancis boleh gunakan kawasan tersebut untuk pertanian, untuk dia buat pertanian ke untuk makanan dia punya pekerja-pekerja dia, dan dia boleh mengambil sumber air daripada situ juga. Okey, dan mereka tidak perlu membayar 1 sen pun. Bayangkan, tidak perlu membayar 1 sen pun. Okay. Dan ada banyak lagi sebenarnya. Tahu tak kos untuk bina tu, bukannya Perancis yang bayar tau. Kos yang bina tu, Mesir yang kena bayar sendiri. Cuma dia adalah persen dia, tapi Mesir yang persen paling besar kena bayar. Okay. Dah tu Mesir nak dapat duit daripada mana? Dah lah cukai tanah dia tak ambil. Sewa pun dia tak ambil. Lepas tu yang orang tu siap bertanam, ambil air, ambil apa benda semua tu, tak perlu dibayar pun. Okay, akhirnya kita dapat lihat Mesir lama kelamaan Mesir dibebani dengan hutang, tak selesai, hutang semakin bertambah. Okay, sebab semakin lama, sebab masa tu Mesir buat pinjaman tau, Mesir buat pinjaman dekat negara-negara luar untuk bayar balik kos tu. Bayangkan nak bayar kos dia gunakan duit daripada luar, dah tu bila nak ganti balik, kan? And then apa yang berlaku kat Mesir tu, apa yang berlaku akhirnya Mesir terperangkap. Okay, yelah sebab dia kena bayar hutang. Dia macam ni, okay, apa yang dia boleh katakan dengan muflis? Muflis tu apabila yang masuk kurang, yang keluar banyak, akhirnya menyebabkan bukannya kosong, negatif. Jadi akhirnya kita dapat lihat kerajaan Mesir akhirnya tumbang. Dan yang lebih menariknya, kerajaan Mesir tidak dijajah oleh Perancis sahaja. Mesir juga dijajah oleh kerajaan luar lain, termasuk Britain. Ada beberapa kerajaan, termasuk Amerika Syarikat. Cikgu tak ingat lagi apa lagi kerajaan dia, ada banyak. Bayangkan Menteri Kewangan, orang Perancis, orang Britain. Menteri macam kerja raya lah, okey, orang luar lagi. Lepas tu menteri ni, orang luar lagi. Menteri ni, orang luar.
sekarang ni kewangan diorang dikontrol oleh Perancis dan juga Britain. Okay, dikawal oleh Perancis dan juga Britain. Dan semua kewangan negara Mesir, pendapatan negara Mesir akan dibayar hutang terlebih dahulu untuk lepas tu barulah guna untuk negara pula, guna untuk Mesir. Lebih kurang dalam 80% akan digunakan untuk membayar hutang. So rasanya Mesir jadi negara apa? Muflis. Okay. Mesir yang sebuah negara yang muflis. Itulah yang berlaku pada Mesir. Okay. Apabila seorang pemerintah agak tidak sesuai dan juga tidak mempunyai ilmu yang cukup, maka akan menyebabkan negara itu berada pada tahap yang sangat merisaukan. Itulah yang terjadi di Mesir. Okey, kita pergi pula kepada gerakan Pan-Islamism. Okey, gerakan Pan-Islamism ni antara tokoh dia sama juga yang tadi tokoh dia sama, iaitu Syed Jamaluddin Al-Afghani. Okey, dia telah menubuhkan sebuah persatuan pertubuhan yang diberi nama Al-Urwah Al-Urqa. Al-Urwah Al-Urqa itu dalam bahasa Arab yang bermaksud ikatan yang kuat. Tujuan dia tubuhkan pertubuhan tersebut ialah untuk memperkuatkan rasa persaudaraan dan membawa umat Islam kepada kemajuan. Okay? Itu yang Syed Jamaluddin Al-Afghani ni buat. Dan dia ada akhbar juga yang digunakan untuk sebagai platform ataupun media untuk sebarkan agama, untuk menyebarkan idea Pan-Islamism ni. Sama je, nama surat khabar dia samalah dengan nama pertubuhan tu, iaitu Al-Urwah Al-Wuqa. Okay. Okay, Pan-Islamism. Pan-Islamism ni apa sebenarnya? Pan-Islamism ni merupakan seruan penyatuan persaudaraan umat Islam di seluruh dunia. Okay. Bangkit menghalang perluasan kuasa barat. Okay. Seruan penyatuan persaudaraan umat Islam di seluruh dunia, bangkit menghalang perluasan kuasa barat. Itu gerakan Pan-Islamism. Dia ada sedikit berbeza dengan gerakan Islah tadi, tapi daripada orang yang sama. Okey, fatwa pada 1941 mereka menyeru umat Islam yang ditindas penjajah barat bangkit berjuang bersama-sama upaya Uthmaniyah. Itu yang dia tuntutlah, supaya sesiapa macam mana-mana yang ditindas oleh penjajah barat untuk bangkit berjuang bersama Uthmaniyah. Okey. Dan antara penggerak dia ialah Khalifah Abdul Hamid II yang mendapat sokongan umat Islam di seluruh dunia. Okey, termasuklah Tok Janggut. Okey, kalau kita lihat balik Khalifah Abdul Hamid ni, nak dengar cerita pasal Turki pula. Kalau tak nak dengar, cikgu terus fokus pergi kepada buku kita lah seterusnya. Kita nak dengar cerita pasal Turki pula. Okey, Turki pula. Mungkin kamu pernah dengar kisah tentang Kamal Atatürk. Okey. Mesti kamu pernah dengar kan tentang Kamal Atatürk. Mustafa Kamal Atatürk. Seorang Firaun moden. Okey, Khalifah Abdul Hamid II ni adalah khalifah yang antara yang akhir-akhir dah berhujung ni. Okey. Okey, apa yang berlaku semasa pemerintahan Khalifah Abdul Hamid ni, kedua ni, sebenarnya beliau telah membuat keputusan yang salah. Okey. Sebab beliau telah memasukkan Uthmaniyah ke dalam Perang Dunia yang pertama. Sebenarnya tak perlu pun. Tetapi untuk menguatkan lagi Uthmaniyah masa tu, jadi mereka masuk ke dalam Perang Dunia pertama, mereka geng dengan Jerman. Sebab masa tu Jerman boleh tahan kuat dan mereka geng dengan Jerman. Okay, mereka geng dengan Jerman ni. Tapi apa yang berlaku akhirnya Uthmaniyah kalah. Okay, cerita tu pendek je. Ada lagi cerita panjang. Okay, jadi apa yang berlaku semasa diambang selepas kalah dalam Perang Dunia yang pertama tu, apa yang berlaku, kerajaan Uthmaniyah hancurlah. Dan masa tu muncullah golongan apa yang kita panggil sebagai golongan Turki Muda. Golongan Turki Muda yang dipimpin oleh antara, dia ada ramalah, dia ada Bashar apa tak nama cikgu lupa lah. Dan antara yang terkenal ialah Mustafa Kamal Atatürk lah. Okay, dia antara yang terkenal, Atatürk, Mustafa Kamal Atatürk. Atatürk tu nama family dia. Nama dia Mustafa Kamal. Okay, jadi beliau ni, Mustafa Kamal Atatürk ni, dia pada asalnya merupakan seorang tentera. Okay. Dia ni antara tokoh yang hebat lah. Okay, sebab dia berjaya untuk memenangi banyak siri peperangan. Walaupun sebenarnya
ada beberapa kali kantoi. Sebenarnya dia bukan menang perang pun. Dia bukan menang dengan kekuatan dia menang perang. Dia walaupun dia menjadi ketua angkatan tentera, dia menang dekat mana-mana misi peperangan, bukan semua dia gunakan tenaga dia. Kadang-kadang tak ada yang dia buat perjanjian ataupun dia bayar. Macam tu. Ataupun adalah benda yang dia buat. Yang benda yang kalau ikutkan menyalahi lah. Apa yang dia buat tu memang salah lah. Tapi dia buat jadi benda tu, dia buatkan orang ingat dia menang. Padahal tak menang pun. Okay. Jadi itulah antara sebelum dia jadi pemimpin, awal-awal lagi dia dah main tipu. Okay. Dan Kamal Atatürk ni akhirnya dilantik sebagai presiden. Presiden yang pertama bagi kerajaan Turki. Kita tahu bahawa Turki ni antara kerajaan yang kuat Islamnya. Tetapi apa yang berlaku? Kamal Atatürk ni, dia ni sangat benci kepada Islam. Okay. Walaupun dia adalah seorang Islam, tetapi dia seorang yang sangat benci kepada Islam. Okay, kenapa dia benci kepada Islam? Dia ni sebenarnya adalah orang Islam. Okay, bapak dia dah, masa dia kecil, bapak dia dah meninggal dunia dah. Okay, dan dia dibesarkan oleh masa tu dengan mak dia lah dan juga tak silap cikgu kakak dia ada kakak. Dengan kakak dia lah. Okay. Jadi Kamal Atatürk ni masa dia membesar, tahu tak Kamal Atatürk ni orang yang benci Islam ni, dia belajar agama Islam tau. Okay, dia masuk sekolah pondok, madrasah semua tau. Dia belajar Al-Quran apa semua. Jadi macam Hafiz lah dia ni. Hafiz masa dia orang yang menghafal Al-Quran lah. Dia ni memang namanya. Tetapi sebenarnya kalau ikutkan dia kena paksa jugalah pergi sekolah tu. Dan and then satu hari jumpa dengan pakcik dia. Pakcik dia ni askar. Dan pakcik dia ni berketurunan Yahudi. Okay, berketurunan Yahudi. Dan pakcik dia ajak dia untuk masuk askar. Masuk ke sekolah tentera. Okay, dan dia setujulah. Okay, pada peringkat awal memang family dia tak bagilah. Mak dia tak bagi kalau ikutkan. Tapi akhirnya dia buat keputusan sendiri untuk dia nak join pakcik dia. Okay, jadi dia masuklah ke maktab tentera. Jadi masa maktab tentera itulah pegangan agama dia berubah. Masa dia masuk maktab tentera. Masa itulah dia punya pegangan agama dia berubah. Dia lebih tertarik ataupun dia lebih kepada Yahudi punya lah. Okay. Jadi itulah dia macam problem sikit lah. And then makin lama makin besar dia semakin lupa lah dengan Islam yang dia bawa selama ni. Jadi apa yang berlaku, Kamal Atatürk ni, dia macam cikgu cakap tadi pasal tentera tadi, dia masuk tentera apa semua kan. Okay, bila dia jadi presiden, tak tahulah kenapa dia ni sangat benci kepada Islam. Okay, dia ni sangat benci kepada Islam. Dan juga Kamal Atatürk ni merupakan seorang pemerintah autokrasi. Kuku besi. Apa yang dia cakap itulah. Itulah dia punya ni. Tak ada, jangan nak lawan-lawan cakap dia. Ada banyak kali kes, ada beberapa orang cuba untuk menentang dia dan orang tersebut dibunuh. Senyap-senyap. Dia akan hantar pembunuh untuk bunuh orang tu. Okay. Jadi apa yang Kamal Atatürk ni buat sampai yang menampakkan dia benci sangat Islam? Tahu tak, dia nak buang elemen Islam dalam Turki. Apa yang dia pernah buat? Okay, masa zaman dulu di Turki, membaca Al-Quran di tepi-tepi jalan itu merupakan perkara biasa. Jadi pada waktu Kamal Atatürk ni, dia perintahkan dilarang membaca Al-Quran di jalan. Baca-baca rumah. Dilarang baca Al-Quran di jalan. Tak boleh pakai kan serban pun semua kan, pakai serban. Sebab kita tahu kan Mesir ni bukannya Mesir bukan negara Arab Mesir adalah negara Afrika, bukan negara Arab. Lagi satu yang lupa bagi tahu. Kamal Atatürk ni agak benci ni orang Arab. Okay. Dia agak benci ni orang Arab. Jadi Mesir ni, Kamal Atatürk ni apa yang dia cuba buat? Dia larang orang untuk pakai serban. Jubah, serban dan jubah tidak dibenarkan pakai. Dia nak orang Turki pakai tarbus. Kalau kamu masih ingat cerita Tiga Abdul pakai tarbus tu kan. Okay. Tarbus yang dia pakai tu. Dan juga baju macam tu. Itulah baju zaman Turki dulu lah. Jadi mereka, Kamal Atatürk ni, dia nak rakyat dia pakai macam tu. Dia tak nak rakyat dia pakai serban. Dia kata itu Arab punya budaya. Dia tak nak. Dia tak nak Arab punya budaya masuk dalam Turki. Okay. Tak ada masalah pun dia nak buat macam tu. Tapi janganlah larang orang pakai serban. Okay. Sesiapa yang melanggar perintah daripada Kamal Atatürk akan dipenjarakan ataupun dirotan ataupun kalau lebih berat lagi dibunuh. Okay.
Kemudian, itu baru sikit, tahan lagi lah baju tarbus pun tahan lagi. Wanita pula. Wanita tidak lagi boleh dibenarkan memakai jubah dan tidak dibenarkan memakai macam tudung ke purdah ke, tak boleh pakai. Jadi apa yang diorang kena pakai perempuan kat sana? Kena pakai macam barat punya pakaian, kena pakai skirt paras lutut. Okay. Lepas tu baju, tudung tak payah pakai tak boleh pakai tudung. Baju kena baju yang cakap nampak dada tu. Okay. And then, apa yang Kamal Atatürk ni buat lagi, masa tu memang dia betul-betul dia buang Islam tau. Dia buang betul-betul dia buang Islam dalam Turki masa tu. Dan dia nak orang anggap dia adalah Tuhan. Sebab itulah dia ada buat patung dia, besar buat patung dia. Lepas tu setiap kali majlis ke apa ke, kena ada gambar dia kat belakang. Dan sebenarnya benda ni agak lama berterusan sebenarnya. Sampai tahun 2000 lebih pun sebenarnya masih ada lagi yang buat perangai macam tu. Okay. Sebab tu kalau kita tengok sekarang, Turki dia bukan kuat sangat Islam dululah. Sekarang ni kita nampak dah berubah sikit sejak Erdogan ambil alih. Okay. Presiden yang Erdogan ni, dia sejak dia ambil alih, nampaklah perubahan Turki ke arah Islam sikit semula. Okay, dia bawa balik masuk Islam. Okay. Dan apa yang berlaku lagi? Jadi, Kamal Atatürk ni, macam cikgu cakap tadi, banyak lagi. Azan semua tu dah tak boleh. Dulu azan boleh kan? Ni azan tak boleh. Tak boleh pakai ni, pembesar suara. Tak boleh pakai. Masjid Ayia Sofia ditukarkan menjadi muzium. Sebab tu pada asalnya dulu pernah menjadi gereja, pernah menjadi masjid. Dan akhirnya dia tak nak jadi masjid, dia nak tukar jadi gereja. Dan hari tu kan, kalau korang masih ingat berita, cikgu tahun lepas, cikgu tak ingat bila. Yang Ayia Sofia tu, muzium Ayia Sofia akhirnya dijadikan masjid semula. Cikgu tak ingat bila berita tu, tapi tahun lepas rasanya. Okay. Kemudian Kamal Atatürk ni macam-macam lagi lah dia buat. Memang dia betul-betul dia buang Islam daripada Turki. Okay. Dan kita nampak sebenarnya dia memang berhasil lah dia buang Islam. Agak lama pengaruh dia kuat tahan kat situ. Jadi dia ni sebenarnya yang cikgu cakap tadi pada awal tadi, dia ni adalah Firaun moden. Okay. Dia nak orang anggap dia sebagai Tuhan. Okay. Dan kita dapat lihat di hujung-hujung hayatnya, dia memang betul-betul diazab. Diazab ataupun diseksa lah oleh Tuhan. Okay. Antara azab dia ni, satu dia ni adalah seorang yang suka minum alkohol, minum arak. Okay. Dia ni suka mabuk, suka minum arak, semualah. Kemudian dia ni antara yang lain, dia tak berkahwin. Dia gemar melakukan seks bebas. Okay. Dan dia ada ramai wanita simpanan. Dan kalau kamu nak tahu dekat istana dia dulu, ramai sangat perempuan-perempuan. Okay, zaman dia dulu lah ramai gila perempuan-perempuan. Pelayan-pelayan dia ramai, ada yang berbugil macam-macam. Okay, dia ni memang gila seks jugalah dia ni kalau nak ikut kan. Okay. Jadi Kamal Atatürk ni, pada di hujung-hujung hayat dia, dia ni sakit. Dia mendapat sakit HIV dan AIDS. Okay. Dia kena penyakit HIV dan AIDS. Yang mana dia kena ni lah. Dan pada hujung-hujung hayat dia juga masa tu, dia selalu rasa panas. Dia rasa macam kena bakar kulit dia. Sampai kan beberapa kali tau, dia minta kawan dia minta pembantu dia untuk siram air pada dia. Masalahnya baru siram air basah lagi, dia kata panas. Sampai kan orang kena bawa macam pilih bomba tu, sembuh dia. Sebab dia kata panas lagi, dah buat macam-macam dah. Akhirnya, matilah si Kamal Atatürk tersebut. Jadi bila mati tu masa tu, tahu tak orang yang nak uruskan kematian dia, sampai orang bergaduh tu. Kita nak kuburkan ikut cara Islam ke? Ikut cara Yahudi ke? Ikut cara Kristian ke? Atau ikut agama apa ni? Semua tak tahu nak kebumikan ikut cara apa. Tak tahu nak, ni nak kebumi cara apa Kamal Atatürk ni? Pening dah fikir kan. Last sekali, mayat Kamal Atatürk ini tidak dikuburkan ikut mana-mana agama pun. Okay, tak ni pun. Tak di, apa tu? Sekejap Okay, tak di ni pun, tak ditanam ikut Islam ataupun Kristian ataupun Yahudi pun. Mayat dia telah disimin dan diletakkan dalam muzium. Okay. Mayat dia telah disimin dan disimin dan diletakkan dalam muzium dia. Jadi sebab itulah ada yang kata bahawa Firaun ni,
Kamal Atatürk ni mayat dia tak diterima bumi. Itu cikgu tak tahulah. Tapi memang belum lagi tak ada lah orang nak tanam dia dekat kubur tu, tak ada lah. Macam mungkin kamu pernah dengar kan cerita-cerita dalam Mastika kan, bila nak tanam kubur tak terima. Tak bukan macam tu. Okay, dia cuma tak ditanam bawah tanah. Dia cuma disiminkan. Okay. Dia cuma disimin sahaja. Mereka tidak ditanam. Jadi itulah yang berlaku kepada Kamal Atatürk. Okay. Itulah kisah seorang presiden pertama Turki. Dan kita dapat lihat sekarang ni Erdogan, pemerintah presiden yang Turki sekarang ni, dia cuba untuk bawa semula Islam ke dalam Turki. Cuba untuk ubah balik rakyat Turki ni. Okay, sebab ada banyak sangat masalah dalam Turki sebenarnya. Banyak. Okay. Sebab kita tahu bahawa Turki ni, nama lain bagi Turki ni antaranya ialah Asia Kecil. Okay. Turki ni turut dipanggil sebagai Asia Kecil. Okay. Okay, jadi kita dapat lihatlah sebenarnya terlalu setiap ni dia ada banyak cerita dia tau. Okay. Dia ada banyak cerita-cerita sambungan dia. Tu cikgu stop sampai dekat Kamal Atatürk tadi lah sebenarnya. Panjang lagi cerita dia. Cikgu stop sikit kat situ je lah. Okay. So sebelum kita habis masa ni, cikgu cerita sikit pasal Tok Janggut pula. Okay, jadi selepas sebenarnya yang sokongan yang diterima oleh Khalifah Abdul Hamid ni sebenarnya termasuk juga tokoh-tokoh daripada tanah Melayu seperti Tok Janggut. Dan daripada terpengaruh ni lah akhirnya Tok Janggut mengambil keputusan untuk menentang British. Okay? Untuk menentang British disebabkan oleh tindakan-tindakan British yang banyak menyebabkan kerosakan ataupun banyak menyebabkan penindasan kepada orang-orang tempatan. Okay? Jadi itulah kaitannya antara Tok Janggut dan juga pemimpin Uthmaniyah punya empayar. Jadi itulah perkaitan dia. Okay? Okay, jadi jadi kita dah tengok dah Mesir dan juga empayar Uthmaniyah ni. Jadi apa yang berlaku? Okay, cikgu tersilap. Yang panggil Asia Kecil tadi bukan Mesir, Turki ya. Cikgu tersilap, maafkan saya Cikgu tersilap, cikgu terlepas. Confused. Okay. Jadi Mesir dan juga empayar Uthmaniyah, Turki Uthmaniyah. Dah semestinya lah Turki Uthmaniyah berpusat di Turki lah. Okay. Dan Mesir dan juga empayar Uthmaniyah ni sebenarnya mempunyai antara orang cakap apa? Mempunyai kaitan yang kuat berkaitan dengan pergerakan Islam. Okay. Dan ada seorang lagi tokoh sebenarnya pada zaman Pan-Islamism ni juga, iaitu Said apa? Saya lupa. Nuruddin ke Surudin? Cikgu lupa dah nama dia apa. Alah, dia ada dalam cerita tu. Ada cerita buat pasal dia. Cikgu lupa nama dia apa. Dia seorang ulama yang terkenal lah. Yang mana dia ni memang tak takut mati lah. Cikgu tak ingat lah siapa nama dia. Bukan Syed Nuruddin lah sih. Cikgu tak ingat apa nama dia. Dia ada seorang lagi tokoh dia. Tokoh yang penting juga. Jadi tokoh ni, apa kaitan dengan cerita kita tadi? Tokoh ni, kalau kamu nak tahu, British tak berani lah kamu buat dia apa-apa. British sampai pelik tau. Cikgu tak ingat apa nama tokoh ni, apa nama ulama ni. Ada sekali tu masa dia ditangkap, nak tembak dia, okay. Masa tu dia jatuhkan hukuman lah. Jadi masa tu British nak tembak, nak bunuh dia. Sebelum dia ditembak tu, dia boleh senyum. Jadi askar ni pelik. Apa hal orang tua dia dah nak mati, orang lain menangis-nangis kot, terkencing kat situ. Dia boleh senyum. Cuma pelik. Cuma lepas tu pegawai tanya. Tentera tanya. Awak nak apa-apa tak sebelum mati? Masa tu dah dekat betul-betul nak jatuh hukuman lah. Dia kata dia nak semayang sekejap. Itu je lah. Semayang sunat sekejap. Orang lain macam-macam minta makan apa. Dia minta nak solat sekejap je. Kemudian lepas tu dia nak mati, masa dia nak kena tembak tu, dia senyum. Cikgu tak ingat nama dia apa, cikgu lupa nama dia apa. So dia senyum je. Bila dia senyum tu, pegawai yang pelik. Apa hal lah orang tu boleh senyum kan. Padahal sebenarnya dia kata dia tak takut mati pun dia kata. Nampak macam mana mereka punya tahap. Okay. Okay, so cikgu rasa kita stop dekat sini dulu. Kita akan sambung minggu depan dekat negara lain pula. Ada banyak lagi negara. Ada Jepun. Okay, nota ni tak lengkap lagi. Nanti cikgu lengkapkan. Alah, sekejap ni. Okay, insyaAllah nanti ada masa nanti kita sambung lagi. Okay. Lah, kita sejam je. Kita bukan 2 jam, kita sejam je. Banyak lagi cerita yang cikgu nak cerita pada kamu ni. InsyaAllah nanti minggu depan ke kalau ada masa nanti kita cerita lagi. Okay? So, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okay?
Sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama.